إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar bagi Hati, muka surat 57, baris yang kelima daripada bawah. Muka surat 57, baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Telah berfirman Allah Ta'ala, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Surah Al-Ma'un ayat yang keempat. Artinya, maka bermula wadi. Wailun diterjemah dengan wadi. Wadi ni dalam kurungan tu lembah. Wadi yang ni lembah. Wadi ni tempat lembah antara dua bukit. Itu wail. Wadi ataupun satu telaga. Satu telaga yang di dalam api neraka Jahannam. Wadi, satu lembah, satu telaga di dalam api neraka Jahannam. Neraka Jahannam tu sebelah luar. Wail ni satu wadi, satu lembah, satu telaga di dalam api neraka Jahannam. Jadi wadi wail ni bagi sekalian, bagi sekalian yang sembahyang, yang lalai oleh mereka itu yang sembahyang, lalai daripada sembahyang mereka itu, lalai daripada sembahyang mereka itu, dan mengeluarkan, ini tafsir bagi yang lalai, dan mengeluarkan, ini tafsir bagi lalai, dan mengeluarkan mereka itu dia akan sembahyang daripada waktunya, waktu sembahyang. Itu terjemahan allazina hum an salatihim sahun. Lagi yang riak, lagi yang riak mereka itu pada sembahyang. Lagi yang riak mereka itu pada sembahyang. Alladzina hum yura'un. Lagi yang riak mereka itu pada sembahyang. Kemudian ada dan lainnya. Dan lainnya ni sambungan ayat wa yamna alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Situ dah. Itu dan lainnya. Tapi dalam kitab ni hanya berti setakat allazina hum yura'un. Di terjemahan tu dan lainnya. Mana pergi kepada wa yamna'unal ma'un, menegah mereka itu akan pekakah rumah. Macam tu. Orang nak pinjam kakak rumah, pisah ke, bekah ke, cangkul ke, maka dia tak beri, bakhil. Wa yamna'unal ma'un.
Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi dalil pembicaraan sifat riya. Dalam ayat ni pembicaraan sifat riya adalah alladzina hum yuraun. Terjemahan dia, yang riya mereka itu pada sembahyang. Yang riya mereka itu pada sembahyang. Yang mana asalnya ayat ni turun kepada orang munafik. Orang munafik ni dia meninggalkan sembahyang. Kemudian orang munafik ni dia riak pada sembahyang dengan bahawa jikalau datang ke masjid Nabi, mereka menunjuk-nunjuk mereka sembahyang. Dan mereka kalau boleh selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada bilik Nabi, rumah Nabi, mereka kalau boleh mereka duduk di tempat Nabi akan nampak muka mereka. Ni mereka menunjuk-nunjuk. Tapi kalau mereka berada di rumah, mereka tidak sembahyang. Ni hak dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita untuk bakar rumah orang yang tidak hadir salat berjemaah. Yang mana hak Nabi cerita nak bakar rumah ni kerana orang munafik yang tidak datang berjemaah di belakang Nabi, mereka tidak sembahyang. Mereka sembahyang hanya mereka menunjuk-nunjuk di hadapan Nabi. Mereka sembahyang hanya di ketika berjemaah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi cerita nak bakar rumah orang yang tidak hadir solat berjemaah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi asalnya ayat ni turun kepada puak-puak munafik yang tinggal sembahyang. Kalau sembahyang pun hanya nak menunjuk-nunjuk sahaja. Jadi hak Nabi nak cerita bakar rumah itulah dia ambil dalil dalam mazhab Hambali bahawa berjemaah atas orang lelaki adalah wajib aini, wajib fardu ain. Ni adapun dalam mazhab Syafi'i kitanya, Nabi cerita nak bakar rumah tu bukan kerana tidak berjemaah, kerana puak munafik tidak sembahyang. Tapi Nabi cerita, Nabi bukan bakar sungguh, Nabi cerita. Jadi ayat ni bicara bab riya allazina hum yuraun. Kemudian terdahulunya pembicaraan berkaitan dengan definisi riya, takrifan riya, melakukan amal ibadah untuk dapat manfaat duniawi, melakukan amal ibadah untuk dapat harta, melakukan amal ibadah untuk dapat pujian, itu untuk dapat manfaat dunia. Disebut kata manfaat dunia di umum, sama ada harta, sama ada pujian, sama ada sanjungan, sama ada kedudukan, itu dunia dia panggil. Jadi buat amal ibadah untuk dapat manfaat dunia dipanggil riya. Sebaliknya ikhlas, buat amal ibadah untuk dapat manfaat akhirah, itu ikhlas. Itu ikhlas, buat amal ibadah untuk dapat manfaat akhirah. Itu takrifan ikhlas hak peringkat pertengahan lah. Tapi kita nak ni akaskan, kita nak sebalikkan dengan takrifan riya. Dah riya melakukan amal ibadah untuk manfaat dunia, riya buat amal ibadah untuk dapat manfaat akhirah, dapat pahala, boleh masuk syurga, itu manfaat akhirah. Itu takrifan ikhlas yang pertengahan. Takrifan ikhlas hak dalam kitab Penuh Bagi Hati ni, semata-mata buat ibadah, semata-mata menuntut taqarrub ilallah. Tu semata-mata nak hampir diri dengan Allah,
semata-mata untuk tuntut redha Allah. Itu ikhlas. Itu ikhlas hak peringkat tinggi. Semata-mata menuntut hampir kepada Allah, taqarrub ila Allah. Semata-mata tuntut redha Allah Subhanahu wa taala. Itu takrifan ikhlas dalam kitab Panah Bagi Hati. Itu takrifan ikhlas hak peringkat yang tinggi. Kalau kita nak banding dengan hak riak ni, kita pergi kepada takrifan ikhlas yang pertengahan. Jadi riak buat amal ibadah untuk manfaat dunia, ikhlas buat amal ibadah untuk dapat manfaat akhirah, dapat pahala, dapat syurga. Tu ikhlas. Nak bandingkan dengan hak riak. Kemudian riak ini adalah sifat kecelaan pada syarak yang haram ijma' ulama, dan riak ini dinamakan syirik kecil. Mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, akan ke neraka Allah Subhanahu wa taala jikalau tidak diampuni, ke neraka Allah Subhanahu wa taala jikalau tidaklah amalan baik dia pahala lebih banyak daripada amalan jahat, iaitu dosa. Dan ke neraka Allah tidak kekal di syirik yang kecil. Kemudian saya tekan hak minggu lepasnya, dalam melakukan amal ibadah asasnya adalah menuntut ilmu. Jadi penekanan yang pertama-tama untuk memelihara hati kita dari riak adalah ketika menuntut ilmu. Itu permulaan. Kita menuntut ilmu jangan kerana manfaat dunia. Semata-mata tuntut hampir kepada Allah, semata-mata tuntut redha Allah, semata-mata untuk beramal, semata-mata untuk keluar daripada kelam jahil kepada terang ilmu. Kemudian yang kita belajar menuntut ilmu agama ni, pelihara hati daripada riak, hati ikhlas semata-mata kerana Allah. Kemudian belajar tu terlebih dahulu. Kita belajar hak mana? Sebab kita nak bicara berkaitan dengan hati, pembicaraan terlebih dahulu berkaitan dengan amalan zahir kita. Amalan zahir kitanya belajar. Tu amalan zahir. Kemudian pergi kepada amalan hati, belajar ikhlas kerana Allah. Tetapi dalam kita nak bicara bab ikhlas, pelihara hati daripada riak, perbuatan kita kena betul dulu. Belajar kena betul dulu, barulah niatnya apa. Sama macam ibadah-ibadah yang lain. Sembahyang kena betul dulu. Syarat cukup, rukun cukup, syarat bagi rukun cukup, syarat berjemaah cukup, barulah niat lillahi ta'ala, tidak kerana selain daripada Allah. Tapi kalau semayang tu tak betul, tak ada bicara lah. Saya semayang tak pandai pun, saya semayang ikhlas, tak jadi gitu, tak kena gitu. Ini orang yang bicara berhati. Hak syak dan zahir dia tak peduli. Ni pasal ni. Baca Quran biar molek, biar comel dengan hukum hakam. Baca Quran tu. Kena baca Quran lillahi ta'ala, tiada kerana lain. Tapi kalau baca Quran belajarnya tidak, baca salah, tapi walaupun saya baca salah sebab saya tak pandai, sebab saya tak belajar, Allah Ta'ala tahu saya tak pandai, tapi walaupun saya baca salah, saya ikhlas. Dah sering orang cakap seumpama ni, dia baloh masa tadarus Quran di bulan Ramadan. Orang lain tadarus Quran, dia belajar Quran, sentiasa belajar Al-Quran. Dia tak belajar, dia nak baca juga, bacanya salah. Saya baca salah pun Allah Ta'ala tahu dah saya tak pandai Quran.
Tapi saya baca salah, saya ikhlas. Kamu semua ni baca comel, baca betul, nak menunjuk ke orang. Dia tomah pula orang yang baca comel. Memang Allah Ta'ala tahu kamu tak pandai membaca Quran. Allah Ta'ala tahu kamu tak belajar baca Quran. Jadi nak bicara buat ikhlas, buat biar betul dulu. Kalau kita katalah hak tadi tu nampak macam tak jelas mana. Saya semayang tak betul pun saya ikhlas. Semayang tak betul tu hukumnya tak semayang, dosa besar. Ikhlasnya kat mana? Saya baca Quran salah, saya ikhlas. Baca Quran salah tu berdosa. Ikhlasnya kat mana? Tapi tak pernah nampak lah sebab dia semayang, sebab dia baca Quran rupa taat. Padahal sama je dengan orang yang bercakap, saya tak pakai tudung pun hati saya ikhlas, hati saya baik. Awak pakai tudung ni bukan ikhlas pun hati tak baik. Kalau tu kita nampak tau. Hati ni tak pakai tudung tu berdosa. Hati saya ikhlas, hati saya baik. Oh, dah bercara berhati dah. Zahir tu kamu derhaka kepada Allah. Tapi ada orang cakap gitu. Tapi itu jelas lah sebab dia tidak tutup aurat. Berdosa. Macam mana dengan orang sembahyang yang tak betul sembahyang dia? Berdosa besar. Ikhlasnya kat mana? Baca Quran salah berdosa. Ikhlasnya kat mana? Jadi buat biar betul, lepas tu lillahi ta'ala. Ini jalan syariah kita. Semayang biar betul, baca Quran biar betul. Itu hak zahir. Hak asasnya akidah kena comel. Kalau semayang betul, baca Quran comel sekalipun, akidah terpesong, tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah susunan ilmunya tauhid, fiqh, tasawuf. Bicara bab pegangan, bicara bab amalan zahir, bola pergi kepada bicara bab amalan hati. Kena ikut susunan ni. Mana kalau semayang comel pekoh, baca Quran comel dengan hukum hakam, tapi kalau akidah salah, dia kena akidah comel, semayang comel, baca Quran comel, hati lillahi ta'ala. Ni lengkap ketiga-tiga bahagian agama, Islam, iman dan ihsan. Jadi nak bicara bab hati, jangan riak. Pelera hati daripada riak. Pastikan hati itu ikhlas. Buat biar comel. Sama macam bicara tadi. Kita bicara asas kepada ibadah yang kita lakukan adalah menuntut ilmu. Sebelum bicara bab menuntut ilmu ni terpelihara daripada riak, semata-mata ikhlas kerana Allah, tutup ilmu tu. Fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Selesai kedok tiga tu. Kalau belajar ilmu agama, fardu ain tauhid tidak selesai, fardu ain fiqh pun tidak selesai, fardu ain tasawuf pun tidak selesai. Belajar agama, hak fardu kifayah. Hak tu mengekali dosa besar kerana tak belajar ilmu fardu ain. Tak ada timbul bab ikhlas dah lah ni. Ada ni. Belajar biar betul fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Barulah belajar tu niatnya apa? Niatnya lillahi ta'ala, terpelihara daripada riak, buat belajar kerana selain daripada Allah. Ni hak mula-mula. Terkadang ilmu fardu ain tauhid, fiqh, tasawufnya tak lepas. Mendalami ilmu fardu kifayah, hak fiqh, menjadi pakar dalam bidang ekonomi Islam. Itu ilmu fiqh fardu kifayah, menjadi pakar ekonomi Islam, bab muamalah. Tapi bab akidahnya macam mana? Terkadang bab fiqh fardu ain, bab semayang macam mana? Ada ni. Pernah satu program memang pakar lah dalam bab muamalah. Diberi tajuk bicara bab puasa sebab nak masuk bulan Ramadan. Bila bicara bab puasa terkia-kia. Ada ni. Mana apa ni? Tak belajar. Ada ni. Dah pelik Oh, dia pakar dalam satu-satu bidang. Bicara bab hukum akal semayang tak luluh. Bicara bab pegangan tak luluh.
Dah macam dia pakar hak ilmu fiqh, hak fardu kifayah. Tapi masih dia belajar fardu ain tauhid, fiqh tasawuf ditinggalkan. Ni mengekali dosa besar, jahil fardu ain. Ni tak ada bicara bab niat belajarlah. Tak ada ni. Fardu ain tauhid, fiqh tasawuf, hak asah tak selesai, gila pak hak fardu kifayah, ilmu tasawuf hak tinggi-tinggi. Ni satu juga ni. Fardu ain tauhid, fiqh tak lepas. Bicara bab fardu ain tasawuf taubah pun tak lepas huraian. Tapi gila pak ilmu tasawuf tinggi-tinggi, hak bicara hakikah. Ni faham-faham lah. Ada ni. Dalam keadaan fardu ain tauhid, fiqh tasawuf pucuk kacemaking, syariat pun tak lepas, dia ambil pula tariqah. Ni barulah boleh nyakit ni. Ada ni. Ini biasalah. Memanglah belajar tinggi. Tapi tinggi tu fardu kifayah. Macam tadilah, memang pakar bab muamalah itu fardu kifayah. Pakar bab perundangan Islam, bab janayah itu fardu kifayah. Tapi bab fardu ainnya macam mana, tauhid, fiqh, tasawuf. Belajar tu bila kau lulus fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Situ dulu. Kalau tidak kau terhijab daripada redha Allah dengan mengekali jahil fardu ain yang dosa besar. Ni terhijab daripada redha Allah, terdinding daripada redha Allah. Bukan bicara terhijab daripada maqam, terhijab daripada redha Allah. Sebab apa? Fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, tasawuf tak lulu. Kemudian belajar niat kerana apa? Niat belajar kerana apa? Lillahi ta'ala, taqarrub ila Allah, redha Allah, ataupun niat belajar untuk dapat pekerjaan yang akan mana senang kehidupan masa hadapan. Dapat pekerjaan senang kehidupan masa hadapan, tak ada salah dapat pekerjaan. Kita niat tu, niat belajar tu macam mana? Pada ni masa ngaji pondok, memanglah ngaji pondok ni orang kata gelap masa depan. Nak makan apa? Gelap masa depan. Nak makan apa? Tak tahulah makan apa sekarang ni. Tak tahulah. Tak ada benda nak makan. Tak ada benda nak makan apa? Terlebih makan lah. Gelap masa depan. Kenapa? Sebab tak ada CJ. Nak dapat kerja payah. Bukan payah, tak dapat kerja lah. Gelap masa depan. Nak makan apa? Tunggu sentiasa peringat. Belajar agama ni lillahi ta'ala. Belajar agama ni lillahi ta'ala. Peringat tu. Walaupun kita ni belajar tak ada dah kerana dunianya. Sebab dunia orang kata gelap dah masa depannya. Tak tahu nak makan, tak tahu nak kerja apa dahnya. Mana tawakal je lah, serah pada Allah Ta'ala lah. Orang kata gelap masa depan pun kita nampak juga gelap masa depan. CJ tak ada. Gelap masa depan apa? Tapi kenapa nak belajar agama? Tak apalah, kita nak belajar agama. Kenapa? Kerana nak redha Allah lah. Pun tunggu duduk tekan sama. Belajar agama lillahi ta'ala. Lepas tu dunia tu akan marilah. Kita belajar lillahi ta'ala, jangan kerana yang lain. Dunia kalau Tuhan nak beri, Tuhan beri juga, tapi serta dengan redha. Kalau kita belajar agama nak dunia dapat juga, tapi Tuhan murka. Maknanya bukan makna bila kita belajar bukan kerana nak dunia kita tak akan dapat. Tak juga. Dan ada bagian rezeki lah juganya belajar ke jalan mana pun. Tapi kalau kita dapat dunia serta dengan redha, sebab kita belajar bukan untuk dunia, belajar untuk akhirah. Tapi kalau belajar agama untuk dunia, dimurkai oleh Allah, dapat dunia yang dimurkai oleh Allah. Rugilah kitanya. Sebab tu tunggu sentiasa tekan keikhlasan dalam belajar. Tekan sentiasa.
Kitab tasawuf sentiasa diulang-ulang. Pernah bagi hati ke, Minhajul Abidin ke, Hidayatus Salikin ke, tu kitab wajib dah. Sentiasa diulang-ulang. Mana kalau tukung ngajar kitab tafsir, kitab hadis pun, ayat cerita bab keikhlasan, terulang bab keikhlasan. Hadis cerita bab keikhlasan, terulang bab keikhlasan. Tekan sentiasa. Patut orang belajar sistem sekolah macam mana atas masing-masing lah. Guru tekan macam mana bab keikhlasan. Kalau zaman dulu, ni cerita orang dululah. Zaman dulu sekolah pondok. Sekolah pondok ni dilawan penjajah. Kemudian penjajah pun tubuh sekolah agama. Penjajah tubuh sekolah agama. Baiknya penjajah dan sekolah pondok lawan penjajah, dia pun tubuh sekolah agama. Macam-macam timbul masa itunya. Ustazah daripada Mesir pakai skirt bawah lutut. Ni cerita orang lama-lama dulu. Dalam belajar sudah diterapkan, sudah ditanamkan. Belajar kelas berapa? Kelas 3, kelas 4, kelas 5, dia ada gitulah zaman dulu. Kelas ni boleh gaji RM70, kelas ni boleh gaji RM90, kelas ni boleh gaji RM100. Dia tekan dah dengan gaji. Masa tu sebab apa? Penjajah tahu macam nak merosakkan agama kita. Beri pelajaran agama terap dengan keduniaan. Gaji banyak ni. Ni hak mengaji seumpama ni sampai kesudah tak berubah. Anak cucu comel belaka, hak ni kekal dengan pesan lama, tak berubah dia. Sebab apa? Dia belajar tu melatamat di situ dah. Ni cerita zaman dulu, zaman penjajah. Lepas tu kemudian atas masing-masing lah belajar macam mana susunan ilmu, fardhu ain, tauhid, fiqh, tasawufnya macam mana, niat belajar tu macam mana. Tapi kalau belajar fardhu ain, tauhid, fiqh, tasawuf pun tak lulu, patut pergi mendalami ilmu fiqh ke, mendalami ilmu tasawuf ke, syariat pun tak lepas, patut terjun pula dalam perjalanan tarekah, faham-fahamlah. Ni. Aku dapat ilmu sentiasa ditekan pula dengan ujian. Ilmu tu sendiri. Bila kita berilmu, kita boleh menyampaikan ilmu agama. Bila menyampaikan ilmu agama, dia diuji dengan keduniaan. Sebab kok mana pun kita hidup atas dunia. Bila kita hidup atas dunia, makan minum macam biasa. Makan minum kena ada duit macam biasa. Allah jadikan kita atas dunia, kemudian Allah jadikan kita manusia yang perlu makan dan minum. Mana apa? Kehidupan macam sekarang, kehidupan atas dunia, kita perlu kepada kebendaan dunia. Maka dalam menyampai ilmu agama, Allah Ta'ala uji pula dengan keduniaan, dengan duit, dengan pujian, dengan kemuliaan, dengan sanjungan. Ni di sini ni ujian. Ni nak kena jaga ni. Jaga bab syariah. Bukan nak bicara bab maqam. Orang bicara maqam tinggi tu, dia punya dalaman dia suci bersih. Atau orang maqam aulia, itu bahagian mereka lah. Kita ni duduk mujahadah bicara bab amal syariah. Kita mujahadah ilmu dan amal syariah. Kita ilmu syariah pun tak selesai lagi. Tapi yang paling besarnya mujahadah amal syariah. Lebih payah daripada mujahadah nak belajar ilmu fardhu ain sahaja hak syariah. Payah apa belajar fardhu ainnya? Kemah fardhu ain tauhid, kemah fardhu ain fiqh bukan banyak sangat. Kemah ni hak kitab Panau Bagati ni, fardhu ain tasawuf. Nak mujahadah ni, nak jaga, nak pelihara hati daripada riak, nak pelihara hati daripada sifat-sifat kecelaan, nak pastikan hati kita ikhlas. Kita menyampai ilmu agama ni kekal lillahi ta'ala. Mari duit, mari pujian, mari sanjungan, itu semua ujian duniawi. Tapi kita hati orang awam,
Hati orang awam ni mudah tertarik dengan benda zahir. Ha ni nak kena mujahadah ni. Hak ni lah. Hak tu guru tekan. Tu guru dak cerita bab makam-makam no, dak cerita hak ni. Hati kita macam mana ni? Ni hati qalb. Kenapa dipanggil qalb? Li taqallubiha. Kerana berpusing-pusing. Ini hak takutnya. Bicara apa ni? Bicara maqam syariah. Ilmu amal. Macam mana? Dalam pelihara hati kerana Allah capu dah dengan duit, dengan pujian, dengan sanjungan, capu niat hati dengan kepada selain daripada Allah. Capu dengan riak. Riak ni syirik yang kecil lah ni. Kerana Allah, mengajar kerana Allah, menjadi imam kerana Allah, menjadi Bilal kerana Allah. Tapi solid dah 100% kerana Allah. Mengajar ke imam ke Bilal ke kehidupan perlu kepada pendapatan. Di hati itu ada dah kerana pendapatan. Solid lillahi ta'ala. Capulah dengan kerana pendapatan. Hati sudah bercampur dengan riak yang kecil, riak syariah dia panggil. Ni. Tak bicara syirik hak no. Ni bicara syirik syariah. Bukan bicara syirik asrar, syirik maqam no. Ni bicara syirik syariah. Dalam hati itu adalah sebahagian niatnya nak keduniaan. Macam mana? Jadi hati sudah bercampur dengan syirik kecil. Hati sudah tidak solid 100% kerana Allah. Tapi kalau kita bicara 100% kerana Allah pun macam sebut minggu lepas lah, kerana pahala nak dapat syurga. Kerana pahala nak dapat syurga, tu bukan kerana Allah. Itu syirik lagi tu. Tapi syirik bicara bab maqam. Sebab dia nak upah, nak bayaran. Umpama pekerja dengan majikan, bukan umpama hamba dengan tuan. Kita mengabdikan diri kepada Allah. Kita mengabdikan diri hamba. Allah Rabb, Allah Tuhan, Rabbil Alamin, Allah Rabb, Allah Tuhan. Kita mengabdikan diri, ibadah. Bila kita mengabdikan diri, hamba nak upah apa? Hak tahwi kita sekarang ni tak cukup lagi ke? Dengan boleh bernafas, boleh nampak, boleh dengar, boleh gerak, boleh diam. Ni yang kita duduk menafas ni. Tak cukup lagi ke? Hak Tuhan beri atas dunia ni. Ada nak upah. Itu umpama pekerja dengan majikan, bukan hamba dengan tuan. Maka belum lagi menunaikan hak kehambaan. Belum lagi menunaikan hak kehambaan. Ada syirik lagi di situ kerana nak selain daripada Allah. Sehingga dalam kitab Hikam Syarahan Taqku Pulau Manisnya tak ada beza dengan orang sembah berhala dengan orang yang beribadah. Orang sembah berhala dengan orang yang beribadah nak dapat balasan. Tak ada beza dengan orang sembah berhala. Jangan faham betul-betul gitu. Kalau baca kitab ni faham betul-betul, syirik dosa lagi orang yang buat amal ibadah nak pahala. Dah tak ada beza dengan penyembah berhala. Tak ada beza ni kat mana. Penyembah berhala dengan anggapan berhala tu bagi manfaat. Beribadah kepada Allah dengan anggapan dapat manfaat, boleh syurga. Gitu. Bukan menyembah Allah untuk dapat redha Allah, bukan. Situ. Sebab apa dalam kitab Hikam Syarah Taqku Belamani pun menyatakan buat amal ibadah kerana nak pahala, ikhlas ijma' ulama.
Tapi belum lagi menunaikan hak sebagai seorang hamba. Rendah lagi, terhijab lagi dengan Allah. Kerana buat amal ibadah, nak pahala, nak syurga, nak makhluk Allah, nak barang milik Allah, bukan nak Allah. Kita lafaz dalam niat lillahi ta'ala. Tu kan? Kita semayang kan? Lillahi ta'ala. Kerana Allah ke kerana syurga Allah? Kerana Allah. Comel kerana Allah. Bukan kerana Allah, kerana nak pahala, nak syurga. Kalau solid ikhlas pun, ikhlas tahap syariah. Kalau bicara bab makam, masih lagi mensyirikkan Allah dengan selain Allah, iaitu syurga Allah. Kalau duduk makam syariat ni pun, hak ikhlas hak solid ni pun duduk makam syariat, bukan makam muwahhidin ke muhibbin ke, tu cerita bab makam. Ni kita duk bicara bab syariah. Orang cerita tinggi-tinggi tu dia lain tu, dia ada makam. Makam sebenar ke, makam khoya ke, atas masing-masing lah. Ni hak kata solid kita ikhlas ni. Solid ikhlas pun ikhlas kerana hak tadilah nak pahala, ikhlas hak pertengahan. Ikhlas diuji dengan keduniaan. Hati pun cenderung hati mengajar, bertugas sebagai tugas agama dengan matlamat untuk dapat gaji, allowance, pendapatan, nak pangkat, nak pujian, nak sanjungan. Sudah campur dengan syirik yang kecil, riak kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak campur ni macam mana pula kedudukan? Kesyirikan memang kesyirikan, syirik yang kecil. Sebab dalam hati itu ada riak. Walaupun dalam hati itu kerana Allah sebahagian, tapi dalam hati juga kerana nak dapat duniawi tadi. Ni hak asal, hak ikhlas ni. Kalau belajar fardu ain tauhid, pekot tasawuf pun tak lulu. Belajar pula kerana untuk dapat duniawi, hak tu balik awal, hak tu wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lengkapkan ilmu fardu ain tauhid, pekot tasawuf. Ni pelihara hati molek daripada sifat riak, tanamkan sifat keikhlasan. Tu kena perbetulkan balik. Ni cerita ni memang belajar fardu ain, belajar lillahi ta'ala, diuji dengan keduniaan, hati sudah terpikat dengan keduniaan. Campur dengan riak, syirik yang kecil. Ni nak cerita bab makam-makam, nak cerita macam mana. Kalau ikhlas solid pun ikhlas pekat syariat, nak dapat pahala dan syurga. Ikhlas hak dapat pahala syurga tu pun tak lekat, campur pula dengan nak keduniaan. Hak campur ni macam mana? Hak dalam kitab Penambah Hati ni dia tidak membicarakanlah riak bercampur dengan ikhlas, tidak dibicarakan. Hak dibicarakan dalam kitab Hidayatus Salikin, pembicaraan sifat riak ada didatangkan. Maknanya dalam hati itu bercampur antara kerana Allah dan kerana selain daripada Allah. Dan juga dalam kitab Faridatul Faraid, dalam kitab Faridatul Faraid ada bicara hak berkaitan dengan ikhlas bercampur dengan riak. Dia di awal kitab Faridatul Faraid, di muka surat 3, di awal tu dia ada bicarakan berkaitan dengan tanda beragama. Orang beragama ni, beragama yang sebenar. Mana tanda dia ada 4. Yang pertama, sah i'tiqad. Itu yang pertama. Sah i'tiqad, iaitu jazam, putus di hati dengan pegangan yang diiktikad akan dia oleh ahli sunnah wal jamaah. Itu yang pertama. Sah i'tiqad, berpegang dengan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Itu tanda agama yang pertama. Tak ada ni? Tak ada. Kemudian menunaikan segala suruhan zahir dan batin, dan meninggalkan segala larangan zahir dan batin. Ini hak tanda orang yang beragama.
Kemudian datangkan pula tanda apa ni? Benar qasad. Menunaikan ibadah dengan ikhlas. Kemudian ada nota kaki, menunaikan ibadah dengan ikhlas. Menunaikan ibadah ikhlas datangkan nota kaki. Artinya mengerjakan dia akan ibadah serta ikhlas niat bagi Allah Subhanahu wa taala dengan bahawa tiada disekutukan pada ibadah itu akan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tiada kan yang lain. Tiada yang lain ni duniawi lah. Itu syirik yang kecil kalau kerana duniawi. Kalau kerana ukhrawi pula, kerana nak syurga, itu syirik sir dia panggil, syirik maqam. Kalaulah beribadah disekutukan dengan yang lain daripada Allah, iaitu duniawi, itu syirik syariah, syirik kecil. Kalau disekutukan dengan yang lain daripada Allah, iaitu syurga, syurga itu yang lain daripada Allah juga. Ukhrawi dia panggil, itu syirik bicara sir, bicara maqam. Itu bicara lain. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Sesiapa yang mendaki berjumpa akan Tuhan dan Tuhannya, maka hendaklah beramal dengan amal yang soleh dan jangan menyekutukan dengan ibadah akan Tuhan, akan seseorang pun, akan satu perkara pun. Jangan menyekutu. Jangan menyekutu di sini hak duniawi, bicara bab syariah. Jangan menyekutu dengan ukhrawi, itu sampai maqam aulia, itu bicara lain. Dan telah ikhtilaf ulama pada orang yang beramal yang menyengutui pada amalnya bagi Allah Ta'ala akan pekerjaan dunia. Jadi dia buat amal ni capur untuk dapat habuan pekerjaan dunia. Maka memilih Ibn Abdus Salam, Izzuddin Ibn Abdus Salam dan lainnya akan bahawasnya tiada pahala baginya sekali-kali. Kosong, tak ada pahala. Ada je kerana selain Allah dipilih akan pekerjaan dunia, tak ada pahala. Dan memilih oleh Imam Ghazali, ini pada muktamad, bahawasanya dengan iktibar sebab yang membangkitkan pada amal itu bais dia mana, yang membangkit pada amal kebajikan tu, yang jadi mengajar, yang menjadi tu imam, yang membangkit jadi tu Bilal, tu contoh. Yang membangkit iktibar situ. Maka jika adalah yang lebih banyaknya pekerjaan agama kerana Allah tu lebih banyak, maka dapat baginya pahala dengan kadarnya. Kadar tu mana kalau kata ikhlas 60%, boleh pahala 60%. 40% tu syirik kepada Allah, syirik kecil, tak ada pahala. Atau ada yang terlebih banyak pekerjaan dunia, maka tiada pahala baginya. Dan jika bersamaan keduanya, nescaya gugur keduanya. Jadi dikira kepada ba'is yang mendorong. Mana banyak? Kalau lebih kerana Allah, 70% kerana Allah, tapi jadi semangat nak mengajar, semangat jadi tu imam, semangat jadi tu Bilal, 30% tu kerana nak dapat keduniaan, maka boleh pahala sekadar 70% lah. Tapi kalau bersamaan kerana Allah 50%, kerana dunia 50%, maka gugur, tidak ada pahala tapi tidak berdosa. Al-hasanat yuzhibna sayyi'at. Kebaikan tu, ikhlas 50% tu yang akan menghilangkan dosa riak, syirik kecil, hak 50%. Pahala tak ada. Tapi kalau kerana duniawi terlebih banyak, maka berdosa. Itu. Ni hak tu naik ni. Ni hak kita nak bicara. Hak kata nak mujahadah ni lah. Dia bicara berhati ni, tak boleh nak bicara tinggi-tinggi, bicara syariah je. Bicara syariah, mujahadah syariah hati kitanya. Secara mana kitanya. Makna dengan duit yang banyak, dengan pendapatan yang banyak, dengan pujian yang banyak, sanjungan yang tinggi, macam mana kedudukan hati kita? Itu nak kena mujahadah.
Ada. Tu hak nak kena mujahadah. Lagi tinggi ilmu, lagi banyak amal, lagi besar ujian. Kalau kita belajar untuk diri sendiri, nak buat amal lepas fardu ain, tak ada ujian mana. Janji belajar betul-betul fardu ain tauhid, fiqh tasawuf, kita nak nyehu ke mana? Kita belajar koda-koda je. Waktu mudah je nak pelihara diri. Waktu mudah nak pelihara diri. Tapi bila belajar tu lebih tu pada ni. Ujian akan datang. Tadilah lagi tinggi ilmu, lagi banyak amal, lagi tinggi, lagi besar ujian. Jadi kalau orang biasa je, fardu ain alhamdulillah, pegangan comel, semayang comel, berhati pun duduk ulang ilmu tasawuf. Lepas tu amal biasalah, amal wajib, amal sunat sikit-sikit, amal wajib, amal sunat sikit-sikit. Hak ni senang, relax je, barakah je hidup. Ujian tak banyak. Ada. Tapi kedudukan kau dah tu lah. Tapi bila ilmu bertambah tinggi, kedudukan bertambah tinggi, di sisi Allah pun bertambah tinggi, ujian pun bertambah tinggi. Hak tinggi inilah. Kalau dengan ujian, jatuh dia lebih parah lagi daripada duduk bawah. Sebab dia tinggi, jatuh, faham lah. Hak duduk bawah ni, rebah, bangun semula. Rebah pun cedera tak banyak, bangun semula. Hak tinggi tu, hak tuan duk uji. Ni yang kita nak bicara syariah ni, amal batin kita, syariah, bukan cerita buat maqam. Oh, ni semua kita ni maqam musyahadah belaka ni. Oh, tinggi cerita. Sebab apa? Duk baca kitab-kitab tasawuf haqiqah, tasawuf syariah pun tak lepas, fardu ain tauhid pun tak lepas, fardu ain fiqh pun tak lepas. Itu tercela tu, ilmu yang tercela. Bukan ilmu haqiqah tu tercela. Ilmu tasawuf haqiqah, ilmu yang sebenar, yang penuh dengan barakah. Ilmu ni jadi rosak. Kenapa? Dirosakkan oleh mereka yang bukan ahli. Ni kita bicara ni, bicara hak ilmu, bicara hak amal kita ni. Nak pelihara hati daripada riak, syirik kecil. Di hati timbul syirik kecil, kena mujahadah lah. Mana kalau kata di hati kita ada 30%, 40% kerana duniawi, bukan berarti setakat tu. Syaitan goda, akhirnya lillahi ta'ala ni bertambah kurang. Akhirnya matlamat dunia semata-mata. Ramai mana orang yang berilmu akhirnya rebah. Zohir comel, Zohir. Apa tak nampak Zohir? Semayang dok tinggal, puasa dok tinggal. Hak Zohir. Hak hati macam mana? Tak ada lah kata orang yang berilmu rebah sampai tinggal semayang. Tak ada tinggal semayang. Sampai tinggal puasa. Tak ada tinggal puasa. Hati macam mana? Hati itu tetap dengan keikhlasan bercampur dengan syirik kecil riak. Syirik kecil tu bertambah. Sebab apa? Dunia bertambah banyak. Dengan hak paling besarnya ujian dunia ni adalah sanjungan dan kedudukan. Pujian, sanjungan dan kedudukan. Itu lebih besar daripada kalau kita kata lebih besar daripada harta lagi. Pujian, sanjungan, kedudukan lebih besar daripada ujian harta. Orang terkadang sanggup korbankan harta untuk dapat sanjungan, sanggup korbankan harta untuk dapat kedudukan. Sebab apa? Sebab pujian, sanjungan, kedudukan lebih besar ujian daripada harta itu sendiri. Ini ujian selama mana kita hidup atas dunia ujian. Bila tak ada ujian, lepas daripada mati. Ni dunia mihnah ni, dunia penuh dengan ujian. Ujian sentiasa. Banyak ilmu, banyak amal sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat darajah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bicara darajah batin ni, ni masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Cerita darajah tinggi, tapi syariah pun tak lepas. Cerita sedaplah.
cerita maqam makrifah, maqam aulia, ahwal aulia. Senanglah cerita. Tapi syariahnya macam mana? Ni. Hak mujahadah kita nak pelihara hati daripada riak, nak pastikan hati sentiasa ikhlas dalam beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka didatangkan ayat Al-Quran pada menceritakan berkaitan dengan riak, allazina hum yuraun. Mereka yang riak pada sembahyang. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asrah wa hiya riya. Syirik kecil Nabi kata, iaitu riya. Dipanggil syirik kecil, syirik syariah. Syirik besar ada yang jali, yang terang-terang, penyembah berhala. Syirik besar ada yang khafi, tersembunyi, orangnya orang Islam tapi berakidah dengan akidah yang kafir. Syirik besar ni kekal neraka selama-lamanya. Adapun bicara syirik dan kitab hikam, bicara syirik dan kitab adun nabi, itu syirik maqam, bukan syirik syariah. Siapa orang syirik ni? Selagi ada aku, masih lagi mensyirikkan Allah. Aku yang belajar, aku yang semayang, aku yang baca Quran, aku yang selawat, aku yang berzikir, syirik kepada Allah. Sebab ada aku. Bila nak hilang syirik ni, Allah fanakan, Allah lenyapkan sampai maka wahdatul af'al, maqam aulia. Itu bagi syirik apa tu? Syirik maqam. Syariah tak ada salah apa pun. Ni orang hak salah pengajian, dia letak pada syirik syariah. Kerana masih lagi ada ananiah, ada keakuan. Tu salah sangat-sangat daripada mereka yang merosakkan ilmu tasawuf haqiqah, kerana mereka berguru dengan guru yang tidak berguru dan guru yang tidak mursyid. Jadi ilmu tasawuf haqiqah akhirnya dicerca oleh orang, ditohmoh oleh orang. Sebab apa? Sebab ada orang yang merosakkan kedudukan ilmu tasawuf haqiqah yang sangat mulia, yang penuh dengan barakah. Sebab apa? Sebab yang baca tu terkadang syariah fadha'in tauhid, fiqh tasawuf pun tak lepas. Itu bicara bab syirik maqam. Yang kita bicara sekarang syirik syariah, riya adalah syirik yang kecil, akan dibalaskan dengan neraka tapi tidak kekal jikalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.